Okey, seterusnya macam mana transistor berfungsi. Okey, kita tengok untuk NPN type lah. So kita tengok berdasarkan sini. So kena ingat dalam notes dia ada mentionkan cakap kita punya emitter mesti sama dengan supply kita. So maksudnya kat sini kalau emitter awak negatif, so supply yang awak mesti supply adalah negatif. Okey. So atas kita abaikan. Kita tengok bawah je. Kita tengok pada emitter dengan awak punya terminal bateri awak. So kalau emitter awak negatif, awak punya bateri awak pun must be negatif. Sini mesti positif. Okey. So kat sini pula sama juga. Sekiranya ini adalah dalam bentuk litar circuit amplifier. Okey, ini jenis amplifier. Dia kuatkan, dia tambahkan nilai arus. Okey, dia nak membesarkan arus. So ini contoh litar amplifier. Okey, so kita ada satu bateri kat sini. Okey, so bateri positif kena sambung dengan positif pada base awak. So maksudnya kalau base awak positif, awak mesti tak positif. So kalau kita bayangkan dia kalau adalah jenis dia adalah jenis PNP. So sini P, sini adalah okey, kalau dia adalah jenis PNP, kita buat color lain. So sini adalah P, sini adalah N, sini adalah P. So apa yang awak kena tahu? Dia mesti sambung belah sini bateri awak, sini mestilah positif. Okey, sini mestilah negatif. Okey. So dia mesti positif, dia adalah negatif. Sebab apa saya sebut? Positif mesti pergi kepada positif terminal pada emitter. Yang atas kita tak tengok, kita tengok bawah je. So maksudnya positif mesti sama, positif pada supply awak masih sama pada terminal positif pada awak punya emitter. Okey, kalau contoh NPN, negatif pada emitter mesti sama pada negatif pada awak punya terminal. Okey, so kalau kita tengok kat belah sini, sekiranya kalau kat sini dah jadi, yang tengah ni dah jadi N. So macam mana bentuk kat tengah-tengah kat pada base circuit. So kat sini kita panggil dia sebagai base circuit. Okey, yang sini kita panggil dia sebagai collector circuit. Okey, so sini adalah collector circuit. Ini adalah base circuit. Okey. So sekiranya dia N di bahagian tengah. So macam mana bentuk bateri? Bateri awak kena terbalikkan. So belah sini negatif, belah sini positif. Okey. Okey. So okay. Belah sini negatif, belah sini positif. So sini negatif, sini positif. So yang hijau tu saya ubah dia, saya kira dia adalah jenis PNP. So kalau PNP, dia punya base pada dia punya kaki pada emitter. Kalau dia P, dia mesti sambung terminal pada positif pada belah kanan yang inilah, yang kat bahagian sini. So kalau kat tengah dia adalah base adalah negatif, kita akan sambungkan kepada negatif. Kat sini kita kena tukar polariti dia. So kita kena tukar polariti, kita kena terbalikkan bateri supaya base pada circuit ni, terminal bateri pada base circuit ni negatif mesti sambung kepada negatif pada kaki base. Okay, so apa yang akan berlaku? So kita akan tengok, kita back balik. Okay, kita fokus kepada NPN sahaja. Nanti PNP tu dia lebih kurang sama je. Nanti awak boleh faham sendiri. Okay, so apa yang akan berlaku? So kita tengok kat sini. Bila dia bergerak ke sini, dia bertemu dengan P. So bila dia bertemu dengan P, dia akan back balik macam ni. Kalau kita sambungkan litar ni, dia akan jadi close circuit macam ni. So bila close circuit macam ni, apa yang berlaku? Okay, so bila close circuit macam ni, apa yang berlaku? So okay, so dia akan jadi, dia punya ni adalah forward bias. Bila forward bias, maksudnya current dalam litar B ni boleh berfungsi. Kalau awak tengok, kita boleh berfungsi current dia. Okay, so current dia ni boleh berfungsi. Sebab apa? Sebab dia adalah forward bias. Tetapi kita tengok pada collector circuit awak. Bila collector circuit, kalau awak nampak kat sini, yes, betul dia masuk kat sini. Okey, tapi kat sini awak kena ingat ini adalah negatif, ini adalah positif. So apa yang awak nak kena tahu? So negatif tadi dia akan menyebabkan jurang di bahagian tengah ni terlalu besar. So elektron daripada N-type dia akan
N-type bahagian kolektor, dia akan move kepada awak punya terminal bateri. So menyebabkan jurang antara sini hingga ke sini terlalu besar dan current tak boleh nak flow. So apa yang berlaku? Dalam kolektor circuit dia akan jadi reverse bias. Okey, dia akan jadi reverse bias. Okey. So bila reverse bias, so circuit bahagian base sebenarnya berfungsi, bahagian kolektor ikutkan tak berfungsi sebab dia adalah reverse bias. Okey, cuma kat sini macam mana pula di bahagian kolektor circuit ni boleh berfungsi? Okey, kalau kita switch on circuit yang pertama, okey, bulb nombor 1 akan menyala, bulb nombor 2 tak akan menyala. Sebab apa? Hanya circuit base saja yang berfungsi. Okey, hanya circuit base saja yang berfungsi. So kalau saya offkan sini, saya sambungkan saja pada, okey, saya onkan pada circuit nombor 2. So sekarang circuit nombor 2 kita berfungsi, kolektor circuit saya berfungsi. So ini adalah kolektor circuit, okey. So ini adalah base circuit. Okay. So kalau saya onkan switch nombor 2, okay, so dia akan menyebabkan litar kolektor circuit saya disambungkan. So maksudnya, tapi kenapa bulb nombor 2 tak menyala? So awak kena ingat, dia disebabkan reverse bias. Okay, dia disebabkan reverse bias. So apa yang akan berlaku? Bulb nombor 1 memang tak akan menyala lah sebab dia tak complete, base circuit tak akan complete. So bila saya switchkan hanya switch nombor 2, so circuit base saya bersambung. Okey, circuit kolektor saya bersambung, tetapi dia tak boleh menyalakan base B2, bulb 2, sebabkan dia adalah reverse bias. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang berlaku sekiranya bila saya sambungkan kedua-duanya. So bila saya sambungkan kedua-duanya, apa yang akan berlaku? Bulb 1 akan menyala dan bulb 2 akan menyala. So how come bulb 2 boleh menyala? Okey, so disebabkan sekiranya ada arus di bahagian base, okey, bila ada arus, dia ada current pada base, so dia akan menyebabkan current circuit di bahagian kolektor akan berfungsi. So macam mana dia akan berfungsi, saya akan lukis sebentar lagi. Okey, so kat sini awak kena tahu, okey, kalau hanya switch satu saja yang berfungsi, maksudnya base circuit kita berfungsi. Okey, bila base circuit kita berfungsi, so B1 akan menyala. So kalau hanya base 1, kalau kita on saja base 2, switch 2, so switch 1 kita off kan, so apa yang akan berlaku? Circuit kita pada kolektor circuit bersambung tetapi tidak menyala disebabkan dia adalah reverse bias. So bila dia reverse bias, kita tak boleh nak gerakkan dia. So kita dah belajar dalam diode yang first tadi, yang dalam chapter 4.2. So kita tahu dia tak boleh lalu sekiranya dia adalah reverse bias. Okey, so sekiranya kita gabung dua-dua, so apa yang berlaku? Kedua-duanya bulb tadi akan menyala. Okey, sekarang kita nak tengoklah macam mana boleh berlaku benda-benda ni. Okey, so kalau saya lukiskan, okey, kita akan ada, okey, kita ambil jenis NPN. Okey, so sini NP, sini P, sini N. Okey, so kita sambungkan kepada bateri. Okey, so sini kita sambungkan kepada positif tadi, kita back balik. Okey, so apa yang berlaku? So awak kena ingat, so kat sini dia ada amount of electron yang terlalu banyak pada N. So sini pun sama, kita ada banyak amount of electron pada N. Okey, kita ada banyak amount of electron pada N. So apa yang berlaku? Okey, kat sini kita ada hole. Okey, hole. Okey, disebabkan kat sini adalah thin layer, so amount of hole dalam ni terlalu sedikit. Okey, amount of hole dalam tu terlalu sedikit. Okey, bila amount of tu terlalu sedikit, so bila litar ini berfungsi, okey, bila litar ini berfungsi secara forward bias, so apa yang akan berlaku? Okey, so kat sini dia positif terminal, ini adalah negatif. Okey, ini kita tahu dia adalah N. So bila port N, dia akan menyebabkan elektron pada sini dia akan jump naik ke sini. Elektron pada sini dia akan jump naik ke sini. Elektron pada sini akan jump naik ke sini.
Sebab apa dia nak pergi kepada positive terminal yang kat sini. So bila dia bergerak, elektron ni bergerak, so kita tahu dia akan pairing dengan hole yang ada bahagian atas ni. Okey, di bahagian P ni dia akan masuk untuk pergi kepada hole pada awak punya P-type awak tadi. Dia akan tarik ke sini. Tetapi disebabkan a thin layer dengan jumlah hole yang sedikit, so dia menyebabkan E ni tadi dia boleh jump naik ke atas. Okey, bila dia boleh terlebih, dia jump E daripada N-type, dia akan pergi ke N-type bahagian atas. E kepada N-type, dia akan pergi kepada bahagian atas. So bila dia pergi ke bahagian atas, so apa akan berlaku? So automatic E yang naik ke atas ni dia akan move balik, dia akan boleh bergerak pergi kepada positive terminal yang ini. Okey, so dia akan berlakunya pergerakan arus macam ini pula. So dia dah jadi forward bias. Okey, so dia akan jadi forward bias. Okey, automatic dia akan jadi forward bias. Okey, so dia current dia berubah. So apa yang keyword kat sini kita tahu, sekiranya ada base, apa yang berlaku? So base current ataupun base pada bahagian tengah tu, base current, okey, dia control, okey, control current flow from, okey, emitter to collector. Okay, so kita kena tahu base current ni sebenarnya, kalau dalam sistem ni sebenarnya yang kontrolkan litar awak hanyalah base current. Sekiranya ada base current, barulah litar awak boleh berfungsi. Okay, so kalau base current ni yang sebenarnya dia macam ibarat macam switch. Okay, sekiranya ada current pada base awak, barulah awak punya litar bahagian collector circuit awak ni akan berfungsi. Sekiranya tak ada current di bahagian base, maksudnya litar pada collector awak tak akan berfungsi. Okey, so itu saja. Okey, so yang itu yang saya nak terangkan. Okey, saya ulang lagi sekali. Yang kita kena tahu bila kita sambungkan macam ni, so apa menyebabkan elektron pada N-type pada emitter akan jump pergi kepada base. Okey, P pada base, P-type pada base. So bila dia pergi pada base tadi, so dia akan isi ruang-ruang pada hole. Dalam masa yang sama, jumlah elektron yang terlalu banyak, dia excite, dia akan lebih pergi kepada N-type bahagian atas pada collector. Bila dia dah pergi kepada bahagian atas, so dia akan menyebabkan flow pada awak punya collector circuit akan bergerak. Sebab apa? E pada N pada elektron pada collector akan move kepada positive terminal. Okey, dia akan move kepada positive terminal. Okey, alright. Okey, so itu saja. Okey, so sekian. Terima kasih.